Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah hari ini tahun 2024, ya, kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim selepas kita bercuti satu minggu, ya. Moga-moga pada tahun yang baru ini kita dapat lagi menambahkan keazaman kita untuk semakin rapat dengan Al-Quran, sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran, sentiasa istiqamah dengan Al-Quran hinggalah akhir hayat nanti tiba. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah At-Taghabun, surah yang ke-64 dalam Al-Quran. So, pada hari ini insya-Allah kita akan membahaskan surah yang ke-65 dalam Al-Quran, iaitulah surah At-Talaq. Baik, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah ini, kita lihat sedikit sebanyak muqaddimah kepada surah At-Talaq ini. Pertama-tama, surah ini diberi nama sebagai surah At-Talaq kerana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang pertama, Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa. Dekat situ Allah Ta'ala menyebutkan perkataan talak. Dan sememangnya ayat pertama dan ayat yang kedua, bahkan sampai nanti ayat yang ketiga, Allah Ta'ala membicarakan tentang hukum hakam yang berkaitan tentang talak. Oleh kerana itulah, surah ini diberi nama sebagai surah At-Talaq ataupun surah talak kita sebut dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, surah ini disebut juga sebagai surah An-Nisa Al-Qusra, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala alaih. Kenapa beliau menamakan surah At-Talaq ini sebagai An-Nisa Al-Qusra? Kerana dalam surah At-Talaq ini banyak juga membicarakan tentang hukum hakam yang berkaitan tentang wanita. Untuk membezakan At-Talaq ini dengan surah An-Nisa pada ayat yang keempat, maka Abdullah bin Mas'ud menamakan surah ini sebagai surah An-Nisa Al-Qusra. Maka dua nama kepada surah ini, yang pertama surah At-Talaq dan yang kedua disebut sebagai surah An-Nisa Al-Qusra, sebagaimana riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Surah ini merupakan madaniyatun bil ittifaq. Ia adalah surah madaniyah berdasarkan kesepakatan para ulama. Maknanya semua ulama mengatakan surah ini turun kepada Nabi selepas baginda alaihi salatu wassalam hijrah daripada Makkah ke Madinah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah At-Talaq ni ia adalah surah yang ke-65. Namun kalau kita melihat tertibun nuzul, tertib penurunan, susunan penurunan surah ni kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka berdasarkan riwayat daripada Jabir bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, nazalat ba'da suratil insan wa qabla surati al-bayyinah. Surah ni diturunkan kepada Nabi selepas surah al-insan dan sebelum surah al-bayyinah. Wasababu nuzuliha, adapun sebab turunnya, surah At-Talaq ni antara surah yang mempunyai asbabun nuzul, ya. Jadi surah-surah dalam Al-Quran ada yang mempunyai asbabun nuzul dan ada yang tidak mempunyai asbabun nuzul.
So, surah At-Talaq ni antara surah yang mempunyai sebab tertentu sehinggakan Allah Ta'ala menurunkan surah ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma rawahu Muslim. Sebabun nuzul kepada surah ni riwayat Imam Muslim an tariqi Ibnu Juraij an Abi Az-Zubair, daripada periwayatan Ibnu Juraij daripada Abi Az-Zubair, annahu sami'a Abdurrahman bin Aiman yas'alu Ibn Umar kaifa tara fi ar-rajuli talaqa imra'atahu haidan. Juraij bin Abi Zubair mendengar Abdurrahman bin Aiman. Saat itu Abdurrahman bin Aiman ni bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kaifa tara fi ar-rajuli talaqa imra'atahu haidan? Apa pandangan engkau tentang seorang lelaki yang mentalak isterinya sedangkan isterinya sedang haid? Ya, apa pandangan engkau tentang seorang lelaki yang mentalak isterinya sedang haid? Faqala, lalu kemudian dia pun berkata, talaqa Ibnu Umar imra'atahu haidan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mentalak isterinya sedang haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar pernah mentalak isterinya yang mana isteri dia ni sedang haid. Fasala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar bin Khattab, ayah kepada Abdullah bin Umar, tanya tentang perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa anaknya Abdullah bin Umar telah pun mentalak isterinya sedangkan isterinya sedang haid. Faqala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Umar, liyuraji'ha, hendaklah dia Abdullah bin Umar rujuk kepada isterinya kerana dia mentalak isterinya sedang haid. Maka berdasarkan riwayat ini nanti, ada orang yang berpandangan mentalak isteri semasa haid itu tidak sah. Tetapi pendapat yang paling kuat, terutamanya dalam mazhab Syafi'i, mentalak isteri semasa haid itu tetap jatuh, tetapi perbuatan itu adalah haram. Faraddaha, lalu dia pun kembali kepada isterinya. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, idza tahurat falyutallik aw liyumsik. Kemudian Nabi pesan kepada Umar supaya diberitahu kepada Abdullah bin Umar, jika isterimu itu, jika dia, maksudnya isterimu itu telah suci, falyutallik, maka hendaklah engkau talak dia, au liyumsik, atau hendaklah engkau tahan dia. Maksud ditahan dekat sini tetap hidup bersama dengan dia. Qala Ibn Umar, Abdullah bin Umar berkata, wa qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu Nabi membacakan firman Allah Taala surah At-Talaq ayat yang pertama ini, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin, ila akhir ayat. Maka inilah sebab turun kepada surah At-Talaq ini berdasarkan riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala alaih. Ada juga riwayat daripada Al-Wahidi dan juga As-Suddi bahawa ayat ini, surah At-Talaq ini, nazalat bisababi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah wa lam yasih. Ada riwayat daripada Qatadah bahawa surah At-Talaq ni turun kepada Nabi
Sebab Nabi SAW mentalak Hafsah tetapi talak tu tak sah. Ada riwayat macam tu. Ya. So inilah beberapa riwayat atau dua riwayat asbabun nuzul kepada surah At-Talaq ini. Baik, mari kita lihat firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Ayat ni dimulai Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhan Nabi, yang bermaksud wahai Nabi. Maksudnya dekat sini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So salah satu tanda kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan panggilan Ya Muhammad. Perkataan Muhammad memang ada dalam Quran, tetapi tidak dalam konteks seruan Allah Ta'ala kepada Nabi. Misalnya ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ada perkataan Muhammad pada ayat itu, tetapi tidak dalam konteks Allah memanggil Nabi. Kalau Allah Ta'ala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sentiasa menggunakan kata Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul. Ini salah satu bentuk kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan Nabi-Nabi sebelum. Nabi Adam Allah Ta'ala panggil Ya Adam. Nabi Nuh Allah Ta'ala panggil Ya Nuh. Ibrahim Allah Ta'ala panggil Ya Ibrahim. Nabi Musa Allah panggil Ya Musa. Isa Allah panggil Ya Isa bin Maryam. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala panggil Ya ayyuhan Nabi. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala perintahkan dan melarang kepada orang-orang beriman, janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu memanggil orang lain. Jangan samakan cara kita memanggil Nabi dengan memanggil orang lain. Maka salah satu yang diajarkan oleh alim ulama kita, kalau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa sertakan sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita membezakan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selainnya, kerana memang baginda mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat sini Allah Ta'ala panggil Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Apabila kamu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Adakah ayat ini dikhususkan Allah Ta'ala kepada Nabi? Jawapannya tidak. Walaupun pada zahirnya ayat ini dikhitabkan Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksud ayat ni
bukan untuk Nabi sahaja, tetapi untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa pada ayat ni Allah Ta'ala seru ya ayyuhan nabi, seolah-olah seruan ini hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nabi? Allah tak sebut ya ayyuhalladzina amanu ataupun ya ayyuhan nas. Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah mengatakan, ketika mana suatu seruan itu Allah serukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hakikatnya untuk kita semua umat Nabi Muhammad, maka itu menunjukkan bahawa seruan itu adalah seruan yang amat sangat penting, sehingga kan seruan itu Allah Ta'ala sebut langsung untuk Nabi. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita sudah pasti berbeza. So kalau seruan itu Allah Ta'ala tujukan pada zahirnya nampak secara khas kepada Nabi, so menunjukkan itu satu perkara yang sangat penting. Kalau boleh kita sebut macam ni, Nabi sahaja Allah Ta'ala suruh, apatah lagi kita. Macam itulah. Nabi sahaja Allah Ta'ala perintahkan, apatah lagi kita. Jadi walaupun pada zahirnya pada ayat yang pertama ini Allah Ta'ala seru ya ayyuhan nabi, tetapi seruan ini berlaku untuk semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kata Allah Ta'ala pada ayat ini, idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddah. Idza aradtum talaqahun, jika kamu hendak mentalak mereka, isteri kamu. Kalau hendak mentalak isteri kamu, fatalliquhun, maka talaklah mereka sesuai apa yang disyariatkan. Wala tubadiru bittalaq, dan jangan tergesa-gesa untuk menjatuhkan talak. Min ghairi mura'ati li amrillah, tanpa memelihara perintah Allah. Maka kata Allah, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka, ya, talaklah mereka demi iddah mereka. Demi iddah maksudnya dekat sini, ceraikanlah mereka pada masa dapat memulakan iddah. Bilakah seorang wanita memulakan iddah? Seorang wanita dia memulakan iddah wa hiya tahir, saat dia sedang suci. Saat sedang suci artinya tidak haid, ya, tidak nifas dan lain sebagainya. Wa fi tuhrin lam yujami'ha fiha, dan dalam keadaan suci belum lagi dia jima', ya. فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة, maka inilah talak yang mana iddahnya jelas. Maka dalam perbahasan fiqh ada disebut dengan talak sunni dan ada yang disebut dengan talak bid'i. Talak sunni itu bila mentalak isteri semasa suci, selepas haid dia suci, kemudian belum disetubuhi oleh suami dia. Inilah masa yang digalakkan untuk mentalak isteri, kalau memang dia mesti bercerai dengan pasangan dia. Ayat Allah Ta'ala ni memberitahu kepada kita bahawa selain ada syariat perkahwinan, ada syariat perceraian. Kita melihat ada agama tertentu yang mengatakan tidak boleh bercerai, ya. Islam tidak demikian. Islam menggalakkan perkahwinan, hidup bersama sehingga maut tiba, sehingga akan maut memisahkan. Tetapi Islam sangat realistik bahawa dalam perjalanan rumah tangga perkahwinan tidak selalu dalam keadaan baik. Ada keadaan-keadaan tertentu yang
menyebabkan mereka mesti berpisah. Oleh kerana itu Islam menyediakan ada syariat talak. Ya, ada syariat talak sebagaimana disyariatkan berkahwin juga disyariatkan untuk berpisah. Ya. Agama menetapkan cara dia, hukum hakam dia macam mana untuk berpisah dengan cara yang betul. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Jika kamu hendak mentalak isteri kamu, maka talaklah mereka kerana iddah mereka. Artinya talaklah mereka, menceraikan isteri-isteri kamu pada masa mereka dapat memulakan iddah. Dapat memulakan iddah dengan jelas ni semasa dia suci dan belum dijimat. Ya. Bikhilafi ma law talaqaha wa hiya haid. Ini berbeza sekiranya seorang suami mentalak isterinya sedang haid. Fa innaha la tuhtasabu tilkal haidah. Maka tidak dihitung semasa haid itu. Allati waqa'a fiha at-talaq, yang mana talak jatuh padanya. Jadi perhitungan iddah itu dihitung sejak dia suci. Maka makna thalathata quru', yang berarti 3 kali suci, itu semasa suci. Maka kalau seorang wanita ditalak oleh suami dia semasa suci dan belum dijima oleh suami dia, maka saat talak itu jatuh, maka saat itu juga bermula iddah dia. Sedangkan sekiranya seorang suami mentalak isteri dia semasa haid, maka pada ketika dia menjatuhkan talak itu, iddah belum bermula. Kenapa? Sebab isteri dia masih dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid tidak dihitung sebagai permulaan kepada iddah. Kerana iddah dihitung thalathata quru', itu adalah masa suci, bukan masa haid. Ya. Sehingga kan watatulu 'alaiha al-'iddah bisababi dhalik. Sehingga kan itu menyebabkan iddah semakin lama bagi wanita tadi, bagi isteri dia tu, berbanding sekiranya dia ditalak semasa dalam keadaan suci. Wa kadzalika law talaqaha fi tuhrin wata'in fihi. Ini sama juga seperti sekiranya seorang suami mentalak isteri dia. Dia talak isteri dia memang dalam keadaan suci, ya, tetapi dia telah menggaulinya. Isteri dia haid, suci, dalam keadaan suci, tapi dalam keadaan suci ini dia telah menggauli isteri dia, maka itu juga tidak aman dari hamil. Ada kemungkinan isteri dia dalam keadaan mengandung. Dan kalau dia mentalak isteri dia dalam keadaan mengandung, maka iddah sangat-sangat lama, iaitulah sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan. So oleh kerana itulah Islam menggalakkan, kalau hendak menceraikan isteri, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, tengok masa yang disyariatkan Allah, iaitulah pada saat isteri tersebut sedang suci dan belum lagi sempat digauli oleh suami dia. Maka itulah masa untuk menceraikan isteri. Dan jangan ceraikan semasa dia haid ataupun semasa dia hamil. Walaupun talak itu sah dan jatuh, tetapi di sana ada unsur kezaliman yang memberatkan kepada pihak wanita. Dia akan menanggung iddah yang lebih lama berbanding sekiranya dia ditalak dalam keadaan suci dan belum lagi digauli oleh suami dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ini, wa ahsul iddah,
dan hendaklah dan hitunglah masa iddah itu dengan betul, ya. Allah Ta'ala melalui ayat yang pertama surah At-Talaq ini memerintahkan supaya wahadal amr bi ihsa'il iddah. Allah Ta'ala perintahkan untuk menghitung masa iddah itu. Maka masa iddah itu ada yang salasata quru, 3 kali suci. Ada juga masa iddah arba'ata ashhuri wa ashra, selama 4 bulan 10 hari, ya. Ada juga masa iddah itu sehingga melahirkan. Maka perlu untuk menghitung masa iddah itu dengan betul, ya. Sekiranya yang melalui masa iddah ini belum dapat menghitung dengan betul, maka perlu wali dia untuk menghitung masa iddah itu dengan cara yang betul dan sungguh-sungguh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ini, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kamu kepada Allah Rabb kamu, fi jami' umurikum, dalam semua urusan kamu, wa khafuhu fi haqqi zawjat al-mutallaqat, dan takutlah kamu kepada Allah pada hak isteri yang ditalak. Maka seorang suami yang hendak menceraikan istrinya atau menceraikan istrinya, hendaklah dia dalam menceraikan itu bertakwa kepada Allah. Ini ditekankan Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak berlaku zalim, supaya dia mentalak istrinya mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala menetapkan peraturan macam mana cara untuk bercerai yang dibolehkan dalam agama. Maka wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah Taala Rabb kamu, Tuhan yang telah mencipta kamu, Tuhan yang menguasai kamu, Tuhan yang mengatur kamu. Bertakwalah kamu kepadanya, khasnya dalam masalah menceraikan isteri kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, la tukhrijuhunna min buyutihin, janganlah mereka keluar daripada rumah-rumah mereka. Maksudnya muddatul iddah, semasa iddah. Dalam masa iddah, seorang isteri yang ditalak oleh suami dia semasa iddah atau dalam masa iddah, dia tidak boleh keluar daripada rumah itu. Dia tetap untuk berada dekat situ, ya. Dia tidak boleh pulang ke rumah orang tua dia, mak dia, tak boleh. Dia tetap berada dekat situ. Ini tentu untuk talak yang raja'i. Talak itu terbahagi kepada dua. Ada yang disebut dengan talak raja'i dan ada yang disebut dengan talak bain. Talak raja'i ialah talak yang masih memungkinkan mereka untuk rujuk semula, iaitulah talak 1 dan talak 2. Manakala talak bain, itulah dia talak yang talak 3. Maka talak 3 tidak mungkin mereka lagi untuk rujuk. Maka untuk talak 1 dan talak 2, seorang isteri yang ditalak oleh suami dia, misalkan suami dia menjatuhkan talak 1, maka dia tidak boleh keluar daripada rumah itu, tetaplah berada dekat rumah tersebut. Wala yakhrujna, kemudian Allah Ta'ala sebut wala yakhrujna, dan mereka juga, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ. Maka seorang suami, dia tidak membenarkan isteri yang dia talak tu keluar daripada rumah itu. Allah Ta'ala melarang wanita-wanita yang diceraikan suami dia keluar daripada rumah semasa iddah, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada para suami supaya jangan mengizinkan mereka keluar daripada rumah itu. Kenapa Allah Ta'ala tidak bolehkan seorang wanita yang ditalak suami dia keluar daripada rumah itu dalam masa iddah?
iddah yang masih boleh rujuk, iaitulah talak 1 dan talak 2. Antara hikmah dia ialah supaya lebih memungkinkan mereka untuk bersatu semula, untuk rujuk semula. Seandainya isteri langsung keluar daripada rumah itu, dia mungkin balik ke rumah mak ayah dia atau dia pergi ke tempat yang jauh, maka kemungkinan mereka untuk rujuk semula adalah semakin sukar. Maka tetap berada dekat situ. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Maksudnya, kalau isteri-isteri yang ditalak ini melakukan perkara yang keji dan itu nyata dilakukan, maka keluarlah daripada rumah. Tidak dibolehkan berada dekat rumah tu. Ya. Bihaitsu yadkhulu ala ahli al-bait ad-darar min 'adami ikhrajiha. Ya. Kalau berlaku kemudaratan dekat rumah itu dengan tidak keluarnya dia, maka wanita yang diceraikan tadi atau yang ditalak oleh suami dia mestilah keluar. Kal adabil aqwal wal af'al, seperti menyakiti dengan kata-kata, perbuatan. Ya. Fa fi hadhihi al-hal yajuzu lahum ikhrajuha. Maka kalau keadaan sebegini, boleh mereka dikeluarkan daripada rumah. Li'annaha hiya allati tasabbabat li ikhraji nafsiha, kerana itulah yang menyebabkan dia dikeluarkan, bukan sebab dia ditalak. Maka secara asasnya seorang wanita yang ditalak oleh suami dia dalam masa iddah, dia tetap berada di rumah suami dia. Kecuali, dan seorang suami tak boleh halau dia daripada situ, tak boleh usir dia daripada situ, kecuali wanita ini melakukan perbuatan keji sama ada dengan ucapan ataupun perbuatan, maka disebabkan perbuatan itu dia dikeluarkan daripada rumah tersebut. Boleh dikeluarkan daripada rumah tersebut. Wa hadhihi al-mu'taddah ar-raj'iyah. Ini iddah raj'i, talak raj'i. Itulah talak 1 dan talak 2. Wa ammal ba'in, adapun talak ba'in, iaitulah talak 3 yang sudah tidak memungkinkan lagi mereka rujuk kecuali memulakan perkahwinan baru, maka dia tidak boleh tinggal lagi dekat rumah tu, dia kena keluar daripada situ. Dan Allah Ta'ala menyatakan pada ayat ni, wa tilka hududullah, dan demikian itulah hududullah, hukum hakam, aturan-aturan, batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah, allati haddadaha li'ibadihi wa syara'aha lahum wa amarahum biluzumiha. Itulah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, yang Allah Ta'ala syariatkan kepada mereka dan Allah perintahkan mereka untuk melakukannya. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, dan sesiapa yang melampaui batasan-batasan Allah, ya, melampaui ke hadapan atau kurang, ya, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya ia telah menzalimi diri dia sendiri. Sesiapa yang melampaui batasan-batasan hukum hakam Allah Ta'ala tadi, sama ada dengan dia tidak dia meninggalkannya ataupun dia melampauinya, maka hakikatnya ia telah menzalimi diri dia sendiri. Tidak menzalimi Allah Ta'ala, tetapi menzalimi diri dia sendiri. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Patuhilah hukum hakam Allah itu kerana engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah mengadakan sesuatu perkara yang lain. Ya, la tadri, patuhilah hukum hakam Allah Ta'ala tu kerana engkau tidak tahu, boleh jadi Allah Ta'ala menjadikan suatu perkara yang baik selepas itu. Ya, patuhilah hukum hakam Allah Ta'ala untuk wanita yang ditalak itu tidak keluar daripada rumah, tetap berada dekat situ dalam masa iddah, kerana mungkin sahaja, kita tidak pernah tahu, mungkin sahaja Allah Ta'ala
menjadikan dalam hati mereka tumbuh kembali rasa cinta, kasih sayang, sehingga kan mereka rujuk semula dapat membina kehidupan rumah tangga yang baik. Ya. Atau mungkin juga suami tadi mentalak isteri itu disebabkan suatu masalah, disebabkan suatu perbuatan dia, kemudian isteri ini menghilangkan perbuatan itu, meninggalkannya, kemudian suami dia kembali untuk rujuk kepada dia. Dan selalu ada hikmah besar kenapa ada masa iddah. Ya. Antaranya ialah ya'lamu bara'ata rahimiha min zawjiha, supaya wanita itu dapat tahu bahawa rahim dia bersih daripada suami dia. Maksudnya ada iddah kepada wanita yang diceraikan, salah satu hikmahnya ialah supaya jelas bahawa dekat rahim dia tu tidak ada benih bayi daripada suami dia. Sebab dalam tempoh masa lebih kurang dalam 3 bulan, sekiranya ada benih bayi dalam rahim dia, maka itu akan nyata, dan sekiranya tidak ada juga akan nyata, sehingga kan nasab keturunan akan sentiasa terjaga. So itu beberapa hikmah kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan ada masa iddah kepada wanita yang diceraikan oleh suami dia, dan wanita yang diceraikan oleh suami dia tadi perlu untuk tetap berada di rumah suami dia, ya, kecuali ia melakukan perbuatan keji yang membolehkan untuk diusir daripada rumah tersebut. Mungkin itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah ta'ala kita sambung ayat yang kedua dan ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.